Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan kita pada hari ini dalam majlis ilmu, yang mana ianya majlis yang terbaik untuk kita menambahkan siri amalan-amalan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mana Rasulullah mengingatkan betapa pentingnya ilmu. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib pada tiap-tiap muslim, lelaki ataupun perempuan. Ia merupakan mengisyaratkan kepada kita betapa wajibnya. Kerana apa? Wajib bagi kita untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terbaik dan menyelamatkan diri kita daripada termasuk dalam golongan ahli neraka. Seperti mana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beriman ataupun sebagai seorang muslim. Ini mengisyaratkan wajib bagi kita mempersiapkan diri kita dalam keadaan kita mati sebagai seorang Islam. Jangan kita selesa dengan apa yang ada pada kita. Belum lagi. Selagi kaki kita tidak dijejak ke dalam syurga, belum kedudukan kita selesa lagi, ataupun belum tentu kedudukan kita ini. Dengan amalan-amalan kita pun kita tak tahu diterima ataupun tidak di sisi Ar-Rahman. Ya, jadi insya-Allah bagi penuntut ilmu, ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu, kerana dengan ikhlas itu menyebabkan Allah akan bagi kita petunjuk dan hidayah dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam surah Al-Buruj, yang mana kita sambung ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhan kamu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arasy lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Baik. Dalam pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang golongan Ashabul Ukhdud, yang mana mereka itu sanggup mati kerana iman mereka. Walaupun anak muda, tetapi imannya bila terpacak. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, masalah iman bukan masalah diwarisi. Ya, masalah iman itu masalah yang perlu dicari dan menuntut ilmu dan ditadribkan, dilatihkan. Kerana kadang-kadang kita menyaksikan anak Nabi Nuh sendiri, ya, bapaknya Nabi tapi anaknya tidak beriman seorang tu. Dan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut begitu juga. Dia mengkhianati suaminya dari sudut amanah beragama, walaupun dia tidak khianati seperti yang diterangkan oleh ulama, kerana isteri-isteri
para nabi ini dia tidak khianat melalui seperti berzina apa semua, tetapi dia mengkhianati suami dia dari sudut dakwah ini. Dia menjadi penghalang, dia jadi pengganggu, pengacau. Okey. Jadi kita menyaksikan mereka itu di bawah para nabi, tetapi mereka mengkhianati. Mereka tidak jujur, tidak amanah dalam memikul perkara tersebut. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita berbicara tentang agama, ialah Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Bukan ustaz tu, isteri ustaz tu, ustaz tu buat, isteri ustaz tu buat. Itu bukan hujah. Itu bukan contoh. Kerana contoh yang terbaik hanya berlaku pada 3 generasi yang terbaik. Itu dia. Kerana mereka itu terutamanya generasi di zaman Rasulullah, mereka telah diletakkan sebagai insan yang terbaik selepas para nabi. Ya, para sahabat kedudukan mereka terbaik, tertinggi selepas para nabi. Oleh kerana itu Allah meletakkan radhiyallahu anhum. Kalimah radhiyallahu anhum hanya khusus untuk mereka para sahabat, kerana Allah telah mengisytiharkan di dalam surah Al-Fatih bahawa Allah mengetahui apa di dalam hati mereka. Diisytiharkan di dalam Al-Quran bahawa Allah telah redha kepada mereka. Oleh kerana itu kedudukan bila kita mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum, itu yang paling afdal. Dan kita juga ingin mengikuti jejak-jejak seperti para sahabat untuk mendapatkan title radhiyallahu anhu. Tetapi kita tak tahu kedudukan kita, hanya Allah yang mengetahui, kerana tidak ada Rasul yang memberitahu kita, kamu ni termasuk dalam golongan ahli syurga. Tak ada. Jadi bila tak ada tu, kita sentiasa dalam pengharapan yang tinggi kepada Allah. Jadi dalam kisah Ashabul Ukhdud, bila kita menyaksikan daripada orang tua sampai kanak-kanak muda, sampai kanak-kanak kecil, ya, remaja muda, kanak-kanak kecil, mereka berada di atas jalan yang Allah berikan hidayah, petunjuk, dan mereka bertahan sehingga mereka sanggup dibakar. Ini bukan sebarang keimanan. Kadang-kadang kita diuji dengan berbagai ujian, dah kena sikit pun dah rasa lembek dah, tak larat. Ya. Maksudnya ujian-ujian itu akan menggegarkan perjalanan kita, akan mengubahkan hadaf kita. Mungkin pada awal kita istiqamah, tetapi kesudahannya kita hancur. Na'udzubillah min zalik. Awal sekali kita sebut, kita takut perkara itu berlaku pada diri kita. Jangan bicarakan hal orang lain, bicara pada diri kita. Pentarbiahan adalah untuk membentukkan diri kita. Pentarbiahan yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran ini untuk pembentukan diri kita awalan. Mengislahkan diri kita. Membina tamadun Islam ataupun daulah Islam pada diri kita dahulu. Jangan bicara hal orang lain. Ya, di situlah akan datang kekuatan. Bila masing-masing dah terbina daulah Islamiah dalam diri, maka akan terbinalah satu kekuatan yang cukup dahsyat. Okey. Jadi ini di antara contoh Ashabul Ukhdud ini, ya, mereka sanggup mati kerana Allah. Ya, bukan kerana ustaz ataupun bukan kerana budak tu, tak. Tetapi kerana kalimah yang raja menyebutkan bismillah, Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah, Tuhan bagi budak ini. Kalimah Rabb itu, saya tekankan, kita kena tahu kalimah Rabb itu apa dia. Banyak kali kita tekankan bahawa kalimah Rabb adalah satu kalimah yang cukup dahsyat. Milik Allah saja, tidak dimilik pada orang lain. Rabb satu kalimah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kerana Rabb ini hanya dimiliki oleh pencipta. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kalimah Rabb itu difahami, dia akan menggegarkan jiwa kita, menggegarkan hati kita. Ada perasaan takut dalam jiwa kita. Bila kita faham kalimah Rabb, masalahnya kita tak faham. Masalahnya kalau kita sebut Rabb pun kita tidak bergegar jiwa kita, merasa takut dalam jiwa kita. Jangan begitu. Paksa diri kita ada perasaan takut bila kita mendengar kalimah Allah. Paksa. Itu di antara pentarbiahan pada diri kita supaya kita akan rasa takut di mana-mana, dan bila kita dengar arahan Allah, as-sam'u wa ta'ah akan jadi. Oleh kerana Allah telah menceritakan, kerana sifat-sifat ini adalah satu sifat orang yang beriman.
Yang disebutkan, kita banyak kali dah ulang, namun tak apa, kita ulang balik ayat-ayat Al-Quran supaya ia terbenam dalam jiwa kita dan terpasak sebagai pasak yang kuat. Seperti mana Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman ayat yang kedua muka surat 177, ya, surah yang ke-8 juzuk yang ke-9, ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya, adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gementarlah hati-hati mereka. Nampak? Allah telah mengisytiharkan siapa yang ada bergegar hati, bergetar hati dia bila sebut je kalimah Allah, ada perasaan. Amat penting perasaan itu. Amat penting. Kerana itu adalah sifat orang yang beriman. Dikhawatiri kefahaman yang balik, ya, pemahaman yang balik. Apabila disebutkan nama Allah tidak ada gementar, ataupun bila disebutkan nama Allah dipermainkan, maka di situ adalah sifat orang munafik. Bila sifat orang munafik, dia akan mendatangkan satu perkara yang bermasalah pada diri kita. Iman akan membezakan antara orang yang beriman, orang yang bersifat munafik. Orang yang beriman bila disebutkan nama Allah, dia akan ada perasaan takut. Nak mempermainkan bab-bab Allah lagi, nak mempermainkan agama, takkan sama sekali. Berbeza dengan orang-orang munafik. Bila disebutkan nama Allah, tidak ada gementarnya. Tak ada perasaan pun. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Ya, na'udzubillah min zalik. Kita ulangkan. Kerana kita tidak mahu termasuk dalam golongan orang munafik. Oleh kerana itu, kalau, na'udzubillah, kalau kita nak tahu kedudukan kita, di antara yang diterangkan oleh para ulama salaf, ya, apabila Abu Dzar ditanyakan perkara-perkara tersebut, Abu Huzaifah, ya, penyimpan rahsia Rasulullah SAW, digambarkan. Kalau tak salah juga Abu Dzar yang mengatakan, orang bertanya tentang sifat munafik, adakah kamu melakukan solat malam? Itu di antara ditanya, ya. Kerana apa? Kerana orang munafik, dia tidak akan melakukan amalan melainkan orang menyaksikan dia. Itu orang munafik. Orang yang beriman, dia akan merahsiakan amalan-amalan dia. Orang munafik tidak merahsiakan. Dia nak orang lihat. Oleh kerana itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ini tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Bila waktu itu memerlukan, ya, ingatkan Allah, maka dia muncul untuk mengingati Allah. Ya, kalau boleh marhaban ramai-ramai, di situ dia akan muncul. Ya, mengingati Allah, tapi tersilaplah. Kalau ada acara-acara yang lebih besar yang boleh menyebabkan dia duduk di atas pentas, maka itu dia akan muncul di situ. Berbeza dengan orang yang beriman, kalau boleh dia nak merahsiakan di tengah malam yang sunyi. Dia nak bersedekah, dia merahsiakan sedekah itu. Dia nak buat amalan sampai kalau dia puasa depan kita pun orang tak tahu. Begitu sekali orang yang beriman. Itu beza dia. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab iman ini, kena paksa, kena ajar diri kita. Kalau kita tak mengajarkan diri kita, tak paksa diri kita, sampai kesudah takkan hidup hati kita dalam bentuk yang diterangkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lalu mereka mencerita, ya Rasulullah, bagaimana kedudukan kami bila duduk dengan kamu? Kami nampak seolah-olah syurga berada di depan kami, neraka berada di depan kami. Lihat bagaimana jiwa-jiwa mereka tu hidup. Ya, hidup jiwa-jiwa mereka. Tetapi jiwa-jiwa kita tidak hidup. Ya, yang menyebabkan kita leka. Tidak dinafikan semua benda-benda yang mengganggu kita itu sebenarnya banyak merosakkan iman kita. Dunia-dunia yang diberikan kepada kita ini, apatah gadget-gadget yang kita miliki itu, banyak membawa kita kelencong ke jalan lain. Ya, na'udzubillah min zalik.
Kita menyaksikan, saya sendiri menyaksikan bagaimana dia mengganggu iman-iman kita. Ya, benda dah ada kat depan mata, takkan tak nak tengok, bila tengok lalai. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu kembali kepada Allah. Baik. Jadi dalam kisah Ashabul Ukhdud ini, anak-anak muda, orang-orang tua dan kanak-kanak telah membuktikan iman mereka itu adalah iman yang bersih sehingga Allah memuji. Kita lihat bagaimana Allah memuji kepada ayat-ayat yang kita baca tadi dan ayat yang kita baca sebelumnya. Baik, cuba tengok balik ayat tadi. Ayat yang sebelum itu, Allah berfirman, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang-orang mukmin dan perempuan-perempuan mukmin, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ini berkaitan dengan golongan-golongan yang membakar umat Islam ataupun orang yang beriman di kalangan Ashabul Ukhdud, orang yang beriman di dalam negeri Najran. Kerana apa? Mereka dibunuh kerana beriman kepada Allah. Mereka dihukum kerana beriman kepada Allah. Mereka diboikot kerana beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah mengisytiharkan mereka itu berada di atas jalan yang betul pada ayat yang kita baca nanti. Ya, dah baca awal tadi, kita ulangi. Kerana apa? Kita berada pada zaman fitnah. Kita diuji dengan kebenaran ini. Orang menuduh kita tak betul, orang mengata kita tak betul, tetapi tidak sampai seperti mana mereka ini dibuat. Mereka dibunuh, ya, mereka diboikot. Mungkin kita diboikot ala kadar aja, tak jadi masalah. Ya, di zaman pula, zaman begini mereka tidak boleh membuat sesuka hati mereka. Zaman dahulu ikut kekuatan. Raja mampu untuk membunuh, raja kuasa kuasa mutlak dia, ya, maka dia menghukum. Tetapi zaman sekarang tidak. Maka oleh kerana itu kita di sini ada kelonggaran. Maka bersabar. Orang-orang yang memikul Al-Quran dan As-Sunnah akan diuji sampai munculnya Dajjal. Bersabar. Bersabar. Anak-anak muda, cari ilmu dengan betul mengikut fakta Quran dan As-Sunnah. Jangan berganjak. Dah lewat dah kedudukan kita sekarang ni. Nak berlepak-lepak ke nak buang masa, maksudnya dah lewat. Cari ilmu, ikut jalan yang betul. Perjalanan kita makin singkat, kita tak tahu bila kita akan dicabut nyawa oleh Allah. Usia kita makin lama makin naik dan usia kita makin dekat dengan ajal yang Allah tetapkan. Apa yang kita bawa, masing-masing akan ketahui bila dia mati. Dia tak akan ketahui pada sekarang ini. Kenapa? Keikhlasan itu akan dibicarakan oleh Allah. Ketetapan kekuatan kita akan dibicarakan oleh Allah. Tetapi bila nyawa kita dah selesai, disitulah baru kita tahu kedudukan kita. Dan yang akhir sekali di akhirat kelak, baru kita menyaksikan amalan-amalan yang kita lakukan. Fattaqun nar walau bisyikn tamr. Takutlah neraka walaupun separuh biji kurma. Maka tuan-tuan dan perempuan, berusaha dalam membentukkan diri. Maka ini adalah zaman pentarbiahan. Zaman kita ni, ya, tuntut ilmu dan tarbiahkan diri kita. Jangan harap orang nak mentarbiahkan. Kita kena paksa tarbiahkan diri kita. Dengar maklumat-maklumat dari para asatizah sunnah. Satu nasihat, dengar maklumat-maklumat daripada ustaz-ustaz sunnah dan ikut yang mana bertepatan, yang mana berpandukan seperti mana 3 generasi yang terbaik. Tetapi jangan taksub. Taksub membutakan mata kita walaupun kita berada di atas manhaj sunnah. Taksub kepada guru-guru akan membutakan. Taksub hanya milik Allah dan Rasul. Tidak dimiliki oleh orang lain. Okey? Jadi insya-Allah. Baik,
Kita lihat ayat yang berikutnya. Allah memuji Ashabul Ukhdud yang mati dibunuh. Golongan-golongan yang mati dibunuh itu dengan ayat yang kita baca. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Allah telah mengisytiharkan orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Kita dah belajar beriman mesti mengikut cara Rasulullah. Tidak ada pilihan. Kerana ianya adalah usul agama. Mesti ikut cara Rasulullah. Dan beramal soleh mesti ikut cara Rasulullah juga. Tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan dalam bab agama. Kalau kita ada pilihan, itu yang merosakkan agama yang sebenar. Ya, beramal dengan amalan tah mana datang disebabkan amalan-amalan palsu akhirnya. Ya, gunung jerai yang tak ada apa-apa pun jadi dahsyat. Ya, jadi dimegahkan. Asalnya gunung jerai ni jadi tempat kapal-kapal orang dulu berpandukan. Itu di tempat panduan bagi kapal-kapal yang datang ke tanah Melayu kita. Tetapi disebabkan pendusta-pendusta agama yang bercakap agama ikut akal, yang bercakap agama dengan hadis-hadis palsu, dengan tidak ada fakta, akhirnya kita menyaksikan gunung jerai disembah. Na'udzubillah min zalik. Diikuti pula orang politik masuk campur, bercakap tentang gunung jerai, ya, ikut niat masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Kalau tak tahu bab agama, jangan bicara. Lebih baik kamu diam. Ini di antara fitnah. Tuan-tuan dan perempuan nampak macam tak ada apa-apa. Tetapi dia mengundangkan perkara-perkara syirik yang menyebabkan Allah itu tidak disembah cara yang dibenarkan oleh syarak. Oleh kerana itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan mesti iman mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana yang kamu beriman, wahai Rasulullah dan para sahabat, maka mereka itu akan mendapat petunjuk. Ini mengisyaratkan iman, ya. Tetapi kalau masalah tauhid pun kita tak jelas lagi, masalah tauhid pun kita tak clear berhubung dengan Allah, tuan-tuan dan perempuan, satu peringatan, jangan sampai kita mati kita tak kenal Allah seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Jangan mati tak kenal Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu pelihara. Wa amilus salihat, yakni beramal dengan amalan soleh, yang mana ulama telah menerangkan sifat-sifat amalan soleh. Yang pertama, mestilah ikhlas kepada Allah, tidak ada unsur syirik. Yang kedua, ittiba', mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara peringatan yang kita kena faham elok-elok. Yang bila Allah mengingatkan dalam ayat ini yang disebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mana air mengalir, ya, bagi mereka syurga terdapat bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Kedudukan kita tidak dijamin lagi. Selagi kita belum mati, jangan sangka kita termasuk dalam orang yang terbaik. Selagi kita belum mati, jangan sangka kita ini berada di atas manhaj yang kukuh. Belum tentu lagi. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai bila hari kematian kita berada di atas manhaj yang lain. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi ini di antara peringatan Allah kepada kita supaya kita mengikut jalan yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah jika kita nakkan syurga. Kalau tidak, hanya berbicara atas lisan angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Harga syurga tidak semudah yang kita sangkakan. Kemudian Allah mengatakan di sini, Zalikal fawzul kabir. Itulah kejayaan yang besar.
kejayaan yang sebenar, yang mana kita rindu kejayaan ini. Oleh kerana itu kita mengatakan bahawa selagi kita belum mati, kita belum tentu mendapat kejayaan. Selagi kita belum masuk syurga, kaki kita letak ke syurga, selagi itu belum tentu kedudukan kita. Ya, oleh kerana itu betulkan amalan kita, betulkan perbuatan kita, betulkan i'tiqad kita supaya kita termasuk di kalangan orang yang terpilih. Kemudian Allah menceritakan, setelah diceritakan kononnya Ashabul Ukhdud, golongan-golongan yang membunuh orang-orang yang beriman ke dalam parit, kekuatan mereka hebat, ya, mereka uji orang-orang yang beriman dengan perbuatan yang zalim. Lalu Allah mengatakan, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya amukan Allah, kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu adalah terlalu besar. Kita tak nampak, ya, disebabkan kita tak pernah rasa agaknya, ya, tak pernah kena rotan pun mungkin, ya, maka kita tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyebutkan Allah berfirman, inna batasya rabbika lasyadid, maksudnya kamu jangan main-main dengan agama Allah ini. Kamu jangan memandang remeh terhadap agama Allah ini. Kerana ini adalah milik Allah. Kalau Allah mengamuk, lain jadinya. Tetapi sifat Allah, Allah dah istiharkan bahawa rahmat dia mendahului. Itu sebab. Namun Allah telah menunjukkan amukan dia. Tuan-tuan dan perempuan menyaksikan bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan. Cukup kita menyaksikan tsunami. Ya, tsunami pada tahun berapa ya? 2000 rasanya? 2003. 2004. Menyaksikan tahun 2004 tsunami yang melanda, ya, 300,000 lebih mati. Itu hanya baru sisiran pantai tu, dia naik berapa meter je. Berapa ratus ribu? 300,000. Pelakon ke tak pelakon ke, Jet Li pun sampai panjat pokok. Kalau ikut Jet Li hebat, kungfu pun panjat pokok kerana takut mati. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan. Oh, campak pula, geram ni. Ya, semangat. Nak menceritakan inna batsya rabbika lasyadid. Kalau Allah nak hancurkan kaum Nabi Nuh, macam itu pun cukup dah. Tetapi Allah tenggelamkan kaum itu sampai ke puncak gunung. Ke puncak gunung diletakkan airnya. Bayangkan, kalau dari sudut fikiran ke puncak gunung yang beribu kaki atau beribu meter ke atas tu, apa salahnya tenggelam tu? Dah kira tenggelam lah. Tak. Allah nak menceritakan amukan Allah itu adalah besar. Jangan main-main. Allah hancurkan kaum Nabi Lut dalam keadaan yang cukup dahsyat. Diterbalikkan, diterbalikkan, dilontarkan api, batu-batu yang berapi. Kalau dia nak matikan, gas beracun pun dah cukup dah. Tapi tak. Semua itu adalah peringatan untuk kita. Allah hancurkan kaum Nabi Shu'aib. Allah hancurkan kaum Nabi Saleh dalam bentuk-bentuk yang tidak disangka. Bayangkan, bila ditimpa kaum tersebut, start daripada orang tua sampai kepada baby yang baru lahir, semuanya mati. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana kedudukan mereka seperti pohon-pohon tamar yang telah mati, bergelimpangan. Inna batsya rabbika lasyadid. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara Allah ingatkan kepada kita tentang amukannya. Dan kita kena ada perasaan takut. Oleh kerana tu, kenapa kita cuba menghalangkan maksiat-maksiat yang dilakukan? Tak kira lah ahli bid'ah ke ahli ma'asi ke, yang mana disebabkan kita takut, ya, kemurkaan Allah itu. Di antara sifat-sifat yang dikatakan bahawa sebuah negara ataupun sebuah tempat layak ditimpa musibah ataupun ditimpa bala. Negara itu penuh dengan penzina. Negara itu penuh dengan arak. Negara itu penuh dengan riba. Di antara perkara-perkara yang Allah istiharkan peperangan seperti riba ataupun kehancuran. Dan kita menyaksikan. Subhanallah. Subhanallah. Kalau tidaklah di antaranya sebab-sebab
adanya orang-orang yang sunnah yang masih beristighfar, di kalangan manusia yang masih beristighfar, dan binatang-binatang yang bertasbih. Hancur dah kita. Oleh kerana itu orang sunnah adalah pasak di dalam sebuah negara. Jangan dihancurkan mereka. Orang sunnah adalah pertahanan dalam negara dari sudut alam ghaib, disebabkan mereka beristighfar, ikhlas istighfar mereka kepada Allah. Disebabkan mereka beristighfar kepada Allah, maka mereka tidak ditimpakan bala-bala ini. Subhanallah. Kalau ikutkan ahli bid'ah itu, istighfar mereka sebenarnya tidak ada keikhlasan. Disebabkan cara mereka bercanggah. Tetapi dengannya adanya orang sunnah, maka di sanalah ya ianya merupakan satu pertahanan yang kukuh. Maka bersabarlah wahai orang sunnah. Ya, teruskan istiqamah kita dalam keadaan kita mengikut jalan-jalan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian setelah kita membicarakan dalam bab ini, Ibnu Katsir mengatakan kemudian Allah berfirman, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu, Rabb, kalimah itu diletakkan Rabb, ya, sangatlah keras, yakni sesungguhnya azab dan balasan terhadap musuh-musuhnya yang mendustakan rasul-rasulnya, yang menentang perintahnya, pasti sangat pedih, berat dan keras. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik kekuatan yang tangguh. Apa yang dia kehendaki pasti terwujud dalam sekejap mata ataupun lebih cepat lagi. Jadi ini di antara perkara yang kita kena faham, bahawa dengan rahmat Allah masih lagi kita terselamat. Kemudian Allah berfirman, innahu huwa yubdi wa yu'id. Kerana itu Allah berfirman, sesungguhnya dialah yang memulai ciptaan makhluk dan dia menghidupkan kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid, lalu dia terangkan kedudukan dia sebagai Rabb, Tuhan, rububiyah. Ya, kita sebenarnya bila Al-Quran menerangkan bahawa dia menceritakan keagungan rububiyah dia kepada kita terlalu banyak. Ya, bila kita tengok subhanallah, Allah bagi tahu dia yang layak kamu sembah kerana dia mempunyai sifat hebat. Tetapi orang tak ambil faham, dan kita pun tak mau ambil faham. Na'udzubillah min zalik. Baik. Yakni dari sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk dan dia menghidupkannya kembali, yakni dari kekuatan dan kekuasaannya yang sempurna. Dia memulai pencipta dan menghidupkan kembali sebagaimana dia mulai, tanpa ada yang menghalangi dan mencegahnya. Dengan arti kata lain, Allah nak bagi tahu kepada kita, dan kita bukan berada dalam bidang ini, hanya bidang-bidang saintis ataupun kedoktoran yang memahami konsep kejadian makhluk. Ya, biologi, kejadian makhluk, kejadian kita bermula daripada sperm ayah kita dan ovum mak kita, akhirnya terbentuk manusia yang bernama manusia ni. Ya, bernama kita ni Allah jadikan dalam proses yang menghairankan. Subhanallah. Ya. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan rububiyah Allah, ketuhanan Allah ini yang mampu mencipta dalam keadaan yang kita tak tahu. Buatlah seperti mana yang Allah cipta, takkan mampu walaupun sedikit pun. Allah dah cabar kepada kafir Quraisy, ya, buat seekor lalat kalau kamu mampu. Seekor lalat je. Ya. Hatta kita sendiri tak mampu buat apa yang Allah buat, dan ini menunjukkan rububiyah ketuhanan kita cukup hebat. Tetapi kita menyaksikan kerana ianya menjadi kebiasaan, kita tak terasa apa-apa. Ini masalah kita. Ya, masalah kita. Kejadian yang Allah jadi memang ajaib. Kita tak terasa apa-apa. Ya, disebabkan dah selalu tengok, dah tak rasa apa-apa. Matahari yang naik turun, tak ada rasa apa-apa. Tapi bila merecun naik, Masya Allah, ya, subhanallah, merecun. Lepas tu merecun pula meletup tu keluar berbagai-bagai bentuk. Kita rasa hebat. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan, bintang yang tidak ada apa-apa di atas sana. Tak ada tali, tak ada tiang, tak ada apa. Boleh berdiri begitu saja. Ya, itu pasal kalau Allah berikan kita kelebihan, tuan-tuan dan perempuan, ya, TV kat rumah tu ada Astro, tengoklah benda-benda yang begini. Ya,
Jangan tengok asyik raja lawak aja. Cuba tengok bagaimana kejadian Allah seperti dalam Animal Planet. Lagi apa? Discovery. Apa lagi? Tak tahu, itu je yang hafalnya. Ya. Cuba tengok kebesaran Allah sehingga terkeluar dari mulut kita, Maha Suci Allah. Itu yang kita nak. Keagungan. Saya bila tengok, kalau saya tak ada TV pertama. Ya, tak ada TV. Orang bagi waktu kahwin sampai sekarang tak pernah tengok. Ya, rasanya sekali kedua macam tu, lepas tu dah tak ada dah. Tidak berminat, pasal saya teringat bahawa saya rasa macam rosak dulu pun disebabkan TV. Jadi saya tak berminat sangat. Tapi kalau ada pergi rumah orang tengok Discovery ke apa, menariklah benda-benda yang begitu. Dan maksudnya kalau tuan-tuan nak ada pun tak menjadi masalah tengok benda-benda yang begini. Terutamanya saya melihat dari sudut galaksi memang itu saya suka sangat-sangat. Dan terdetik dalam hati saya bila tengok galaksi itu, bintang, bumi yang sebesar ini kita tengok, tapi bila diambil dengan jarak yang jauh, seperti sebiji beras di dalam beras-beras yang banyak tu. Dan saya akan bicara bagaimana kiamat berlaku. Ya, bagaimana kedudukan kita bila hari kiamat tu. Na'udzubillah. Di situ kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Beristighfarlah banyak-banyak. Baik. Jadi kita lihat ayat yang berikutnya. Apabila Allah mengatakan dialah yang menghidupkan, dia yang menciptakan dan dia menghidupkan kembali. Ya, menghidupkan kembali di akhirat dalam cara yang berbeza. Menghidupkan yang pertama memang susah, tetapi di sisi Allah tidak ada apa-apa. Permulaan yang kita buat, kalau kita nak mencipta sesuatu benda, maka permulaan itu memang susah, tetapi second time dah tak menjadi masalah. Begitu juga dengan kejadian Allah, kejadian makhluk-makhluk Allah ini, permulaan asalnya dah tak ada masalah. Nak second lagi tak ada masalah. Nak menceritakan kepada kita betapa Allah akan hidupkan kita dalam bentuk cara yang berbeza, lagi senang di sisi Allah. Tapi yang paling penting, tuan-tuan dan perempuan, inilah Tuhan kita. Tuhan nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu bahawa kita akan dibangunkan semula. Maka apa persiapan kita? Satu persoalan, masing-masing kena jawab sendiri. Tetapi dunia mengganggu kita. Tapi kita kena jawab, bagaimana kedudukan kita? Apakah kita ini lepas di sisi Allah? Apakah mampu kita melepaskan diri kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Yang kita tidak tahu bahawa kita ini akan diampunkan ataupun tidak. Masing-masing menjawabnya, masing-masing akan dipertanggungjawab, masing-masinglah ya buat apa yang perlu dibuat. Maka oleh kerana itu, di antara cara menyelesaikan yang paling penting sekali yang kita kena tahu, istighfar. Itu cara yang paling cepat. Baik, Allah berfirman lagi, wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini satu kalimah yang menyejukkan hati kita. Dalam keadaan kita merasakan kita berdosa, dalam keadaan kita merasakan kita bersalah di sisi Ar-Rahman, tiba-tiba Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wadud, penyayang. Tuan-tuan dan perempuan, ya, wallahu alam bagaimana perasaan tuan-tuan dan perempuan, tetapi bila saya membaca Ghafurul Wadud di antara Asmaul Husna, yang saya faham bahawa sifat pengampunan Allah itu kemuncak sifat pengampunan yang kita tidak akan sangka. Sifat sayangnya Allah itu kemuncak sifat sayang itu, ya, yang mana kita tidak akan sangka. Dan saya mengharapkan sifat pengampunan Allah itu sampai ke puncak yang boleh menghapuskan dosa saya dan dosa kita semua. Dan sifat penyayangnya itu boleh menyamakan kita dengan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. InsyaAllah mudah-mudahan kita harapkan. Istiqamah saja dalam mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengenai lafaz wadud, Ibnu Abbas dan yang lain-lain menafsirkan yakni zat yang maha penyayang. Dan saya beriman Allah itu maha penyayang, dan saya mengharapkan kasih sayang Allah ya untuk perjalanan hidup di dunia ini yang sementara. Tuan-tuan dan perempuan, adulah kepada Allah, harapkanlah kepada Allah ya sifat-sifat yang terbaik ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua.
Kemudian Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid, Dzul Arsy, yang memiliki aras, yakni pemilik aras yang besar dan tinggi di atas seluruh makhluk. Al-Majid, yang maha mulia. Ada dua cara membaca kalimat ini. Yang pertama dibaca dengan rafa', rafa' yakni dhammah, kerana kata tersebut menjadi sifat dari lafaz Allah. Kedua dibaca jar, kerana kata tersebut menjadi sifat kepada arash. Ala kulli hal, Allah menceritakan Dzul Arsyil Majid, pemilik arash yang mulia. Pertama kita kena isbatkan, kita kena yakinkan bahawa arash ini adalah sifatnya besar. Arash ini bersifatnya besar, dan arash ini di antara makhluk Allah yang paling besar. Tetapi Allah maha besar, lagi besar. Di dalam hadis, hukum hadis yang sanadnya hasan li ghairihi, apabila diceritakan tentang bagaimanakah kedudukan arash ar-Rahman dibandingkan kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahawa ia adalah tempat letak kaki. Pertama, kita tak nak bicara, kita beriman saja, ya. Wasi'a kursi, kursi itu seluas langit dan bumi. Nak dibandingkan dengan arash ar-Rahman, dikatakan bahawa kita pakai gelang, ambil gelang, ya, lalu kita letakkan di tengah-tengah padang pasir yang paling luas. Kursi itu laksana gelang yang diletakkan di padang pasir yang paling luas. Itu arash ar-Rahman. Begitu luas arash ar-Rahman. Seluas mana? Bagi saya beriman sahaja cukup. Begitu besar arash ar-Rahman, bagi saya takkan bicara, kerana ia persoalan ghaib yang mesti berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka besar sebesar-besarnya. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arash. Kita beriman seperti mana yang ditetapkan. Dan besarnya Allah lebih besar daripada arash ar-Rahman. Zat yang maha mulia ini, kita beriman seperti mana Rasulullah SAW katakan. Okay? Jadi ini dia. Dzul Arsy, pemilik arash. Hanya Allah yang memiliki arash. Dan diterangkan di dalam Al-Quran di antara sifat-sifat arash. Dan para malaikat yang menjunjung arash ar-Rahman. Dan para malaikat yang mengelilingi arash ar-Rahman. Semuanya diceritakan dengan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Maka kita berdiri di atas itu sahaja. Dan tidak boleh lebih. Yang paling penting sekali bagi saya beriman dengan arash ar-Rahman. Dengan kedudukannya seperti mana yang ada di dalam dalil-dalil. Kenapa? Bila kita meletakkan arash ar-Rahman dan meletakkan keagungan Allah, dia ada satu kelainan dalam jiwa kita. Ya, keyakinan dalam jiwa kita. Ya, beriman dengan apa yang Allah tetapkan, beriman dengan apa yang Rasul tetapkan, dia akan menguatkan iman kita. Ya, kuat. Kita yakin dan kita nakkan. Tuan-tuan dan perempuan, pentarbiahan akidah kena paksa diri kita. Kena berbicara, tidak ada perasaan takut, perasaan malu. Kerana ini adalah akidah. Kita mempertahankan Allah dan Rasul. Memang akan diuji, tapi ini adalah akidah. Akidah adalah nyawa kita. Pertaruhan yang sengit yang Allah akan balaskan dengan syurga. Dan jadi kalau kita mengalah juga, maka di sana ahlul hawa ataupun ahlul bidah akan mengambil kesempatan untuk menyebarkan kekacauan terhadap beriman kepada Allah. Baik, kemudian kita melihat kedua-dua cara tersebut sama-sama benar. Yakni Ibnu Katsir mengatakan sama ada diletakkan rafa' ataupun diletakkan jar, ya, baris bawah dan baris hadapan, dua-duanya betul. Ya, yang mana kemuliaan itu milik Allah dan kemuliaan itu milik arash ar-Rahman. Okey. Kemudian Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah berfirman fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Ini menutupkan kalam manusia. Allah buat apa yang dikehendaki. Bila Allah buat apa yang dikehendaki, bila dia mengatakan dia turun ke langit bumi, beriman sahaja.
Dia boleh buat apa yang dikehendaki bila dia berbicara, ya, melalui hadis Rasulullah. Dia turun ke langit bumi pada tiap-tiap malam. Kita beriman. Fa'alu lima yurid. Jangan masuk akal macam mana. Itu akal kita yang sakim, akal kita yang sakit. Kita nak membicarakan satu benda yang ghaib, sedangkan Allah mengatakan fa'alu lima yurid, yang mana dia akan berbuat apa yang dikehendakinya. Ini di antara satu perkara yang agak kita kena faham elok-elok. Ya, tidak mampu kita membicara hal Allah bila perkara-perkara yang tidak ada dalil, maka kita kalau bicara juga, maka kita terjebak dalam persoalan yang berbahaya. Kekufuran akidah kita, kerosakan akidah kita masuk urusan Allah. Di mana persoalan-persoalan ghaib ini adalah urusan Allah. Tidak boleh kita berbicara ikut sesuka hati. Orang yang berada di alam kubur, persoalan ghaib. Orang-orang yang telah mati pada zaman yang lepas, bagi kita persoalan ghaib. Orang-orang yang dibicarakan dalam Al-Quran, persoalan ghaib. Orang-orang ataupun apa juga makhluk yang nun di atas langit yang tak sampai mata kepala kita, persoalan ghaib. Persoalan yang ada pada tubuh badan kita pun kita tak mampu nak bicara. Yang dalam perut kita ni apa berlaku proses, ya, sampai kita buang air pun kita tak mampu nak berbicara. Bukan bidang kita. Tiba-tiba nak membicarakan persoalan ghaib yang ada di sisi Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, masalah akidah berdiri di atas dalil. Apa yang Allah katakan melalui lisan Rasulullah, di situlah kita berdiri. Kerana itu fakta. Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara ikut hawa nafsu, tetapi dia berbicara mengikut wahyu. Oleh kerana itu, persoalan agama adalah persoalan yang penting. Persoalan agama adalah satu persoalan yang berdiri di atas arahan Allah dan Rasul, bukan akal. Agama tidak boleh dimasukkan akal. Bila masuk agama dalam akal, maka dia merosakkan agama 100%. Tuan-tuan dan puan-puan, berdirilah. Ya, berdirilah di atas manhaj yang betul. Ya, supaya kita melihat ayat ini, fa'alu lima yurid. Oleh kerana itu, bila kita berbicarakan, setengah orang kata, Arash, kenapa Allah, sebelum Arash dicipta, Allah di mana? Kenapa kamu kurang hajar sangat dengan Allah? Allah berbicara begitu, begitulah. Allah jadikan Arash. Fa'alu lima yurid. Dia nak buat, dia akan buat. Allah kata dia bersemayam di atas Arash. Dia nak buat, dia buat. Kenapa kita nak masuk campur urusan Allah? Biadabnya kita terhadap Allah. Akidah kita macam Bani Israel. Ya, macam orang Yahudi yang suka membalik-balikkan kalimah Allah, dan akhirnya terjadilah akidah falsafah yang kita anuti ini penuh dengan kesilapan dan kerosakan. Na'udzubillah min zalik. Baik, kemudian kita habiskan ayat ini. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Tolong ambil air sikit. Ni kopi. Lalu Allah berkata, selanjutnya firman Allah, hal ataka hadithul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentera penentang-penentang, iaitu Fir'aun dan kaum Thamud? Apakah sudah sampai berita kesengsaraan dan malapetaka yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya? Di dalam ayat ini Allah mengatakan hal ataka hadithul junud, sudah sampaikah berita-berita itu?
Kenapa? Kerana mereka adalah tentera-tentera yang bukan sebarangan. Apabila Fir'aun itu yang dikatakan kedudukan tenteranya begitu hebat, sehingga dia mengaku dirinya Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada kehebatan, dia tak akan mengaku dirinya Tuhan. Kalau sekadar buang tukang kutip sampah, ana rabbukumul a'la, takkan orang ikut. Tetapi dia mempunyai kekuatan, kekuasaan dan kehebatan. Oleh kerana itu dia mengaku dirinya Tuhan. Dia boleh buat piramid-piramid, ya, untuk dijadikan kubur. Dia boleh menghantarkan tentera yang begitu dahsyat sehingga istana yang dibuat itu, ya, boleh merentasi sebahagian daripada Sungai Nil. Lalu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ini dia Fir'aun. Yang mana Fir'aun yang bergenerasi, yang berbagai-bagai itu, hampir semua mengaku dirinya Tuhan disebabkan ada kekuasaan. Tetapi dalam Fir'aun kaum Nabi Musa, Allah buktikan, pada hari kamu mengatakan, ana rabbukumul a'la. Kalimah Rabb digunakan. Itu pasal kemahiran dalam fahaman Al-Quran ini, kita menyaksikan kalimah Rabb, kalimah ilah adalah berbeza. Apabila Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, maha hebat. Tetapi dia nak buat anak dia pun tak boleh. Kalau kamu hebat, dapatlah anak sendiri. Tak boleh. Itu dia fitnah, ya, kekuasaan. Di sinilah fitnah kekuasaan, kekuatan, kehebatan. Inilah fitnah dia. Fitnah ini berlaku dan Allah katakan, ya, kamu tengok macam mana Fir'aun. Mustahil kita boleh melawannya. Mustahil Musa hanya membawa berapa ekor kambing dengan tongkatnya nak lawan Fir'aun. Mustahil. Kalaulah tidak Allah yang memeliharanya. Begitu juga kaum Samud. Kaum itu sampai sekarang tidak ada challenge-nya. Tidak ada dapat siapa pun nak menandingi mereka. Kaum Samud yang jadikan bukit-bukit batu itu tempat mereka duduk. Menjadikan rumah daripada bukit-bukit batu dengan keadaan teknologi tidak lengkap. Kita sekarang ni punya banyak teknologi pun tak boleh buat gunung ganang tu jadi rumah. Dahsyat. Oleh kerana tu kedudukan mereka ni dahsyat sebenarnya. Kaum Samud di antara kaum yang dahsyat. Yang Allah ujikan kedudukan kehebatan mereka itu dalam keadaan yang tidak ada tolok bandingnya. Sampai sekarang Fir'aun sampai sekarang tak ada siapa yang boleh challenge dia. Kaum Samud pun sampai sekarang, ya, tak boleh challenge. Nak buat rumah, decoration dia dengan berbagai-bagai bentuk. Kita buat apa? Buat ni je lah mampu. Kan? Ataupun lesung batu. Ya, nampak tak? Lalu Allah mengatakan, sudah sampaikah kepada kamu berita tentang bala tentera kaum Fir'aun dan kaum Samud? Ya. Ini menunjukkan, ayat ini merupakan, Ibn Kathir mengatakan, ayat ini merupakan suatu penegasan atas firman, inna batsya rabbika lasyadid. Yang Allah katakan pada ayat kita baca tadi, kemurkaan Allah itu adalah besar. Lalu dikaitkan kisah kaum Samud dan kaum Fir'aun, kaum Nabi Musa. Okay? Sesungguhnya azab Tuhan itu amat keras, yakni apabila Allah menyeksakan orang yang berbuat inaya, maka dia menyeksanya dengan seksaan yang sangat pedih, yakni seksaan dari zat yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kedudukan Fir'aun yang berbangga dengan hartanya kaya? Kaya raya. Ya. Bila dia mati, kat mana harta dia? Harta dia tinggal. Kita mati, mana harta kita? Harta kita pun tinggal. Banyak mana pun duit kita bank kat bank tu. Oleh kerana tu Rasulullah SAW mengingatkan kedudukan harta kita ada 3. Kedudukan harta kita banyak mana kita berbangga, ya, kita berbangga dengan rumah kita yang besar, kereta kita yang besar, harta kita yang besar, bini kita yang besar, ya. Tetapi 3 perkara ni yang berlaku. Pertama, ya, harta kita. Harta yang kita miliki, apa yang kita miliki, itulah yang kita makan, yang kita pakai. Okay? Yang kedua, harta yang
kita sedekahkan, itulah bekalan akhirat. Harta yang kita sedekahkan, itulah bekalan akhirat, yang mana kita akan kekal abadi di sana. Di dunia ni yang kita akan mati, kita kumpul untuk apa? Okey, kalau pertama makan, minum, pakai, okey, dah selesai. Ya, dah selesai. Masih lagi kita pakai, minum, apa yang kita buat ni. Yang kedua, apa yang kita sedekah, hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Dan kita mengharapkan kedudukan itu bertambah. Kerana disebutkan dalam hadis, satu sedekah yang disedekahkan itu, lalu Allah menambahkan, membesarkan, sehingga sampai ke puncak seperti gunung yang besar. Kita mengharapkan begitu. Tetapi ingat, ikhlas. Ya, penting sangat ikhlas. Yang ketiga, harta yang kita tinggalkan. Maksudnya kalau kita mati, apa yang kita simpan? Itu bukan harta milik kita. Itu bukan harta milik kita. Itu harta faraid yang akan difaraidkan. Anak-anak kita, isteri kita akan menguasai harta itu. Ataupun ashabul furud akan menguasai harta tersebut. Mana kita? Ya, berjuta kita simpan, sudahnya orang lain yang pakai. Sayang. Ya, tak apalah. Mungkin ada niat sedekah kita, situ pun masih ada lagi ganjaran pahala. Tapi ya, selama ni kita simpan bukan untuk itu asalnya. Sampai orang sanggup lapar semata-mata nak nyimpankan harta tu. Harta habis, isteri kita bukan milik kita lagi. Isteri kita bukan milik kita lagi. Hanya tunggu 4 bulan 10 hari, kalau orang masuk meminang, dia dah bukan milik kita. Nampak tak bagaimana kehidupan kita? Itu pasal cinta kita kepada harta kerana Allah ada batasnya. Cinta kita kepada isteri kita kerana Allah ada batasnya. Kerana kedudukan isteri, dia hanya ikatan nikah. Bila putus nikah, putus segala-galanya. Ataupun ikatan bila mati, putus segala-galanya. 4 bulan 10 hari sahaja. Begitu juga sang suami. Kalau isteri mati, suami berapa iddah dia? Tak ada iddah. Lagi membahaya. Nak menceritakan kepada kita kedudukan dunia ini, mata'ul ghurur. Ya, mata'ul ghurur. Isteri yang kita sayang, subhanallah, sayangnya, sanggup korban, sanggup sampai kita tak sanggup nak makan lah, berpisah dengan dia lah apa. Tuan-tuan dan perempuan, dunia mata'ul ghurur. Isteri langgar syariat, ya, mata'ul ghurur. Dia akan mengganggu iman-iman kita. Istiqamah, ya, kena ketegasan dalam bab beragama. Jangan biarkan bila kita mati habis dah semua tu. Habis. Percayalah habis. Saya menyaksikan isteri mati, suami itu lagi cepatlah disebabkan tak ada iddah, ya, untuk cari pasangan dia. Sang isteri, ya, suami mati 4 bulan 10 hari, habis iddah, ada orang masuk minang, settle. Ayat Quran membenarkan. Ya, nak menceritakan kepada kita cinta kerana Allah itu amat penting. Ya, cinta kerana Allah amat penting. Jangan wasiat kamu lepas ni janganlah kahwin lain ke, tak boleh. Ya, cuma ada seorang makcik itu, saya setia pada suami saya. Ustaz, dah 40 tahun dia mati, saya tak nak kahwin lagi. Itu lain ceritalah. Itu setia sungguh. Ya. Jangan tanya suami setia ke tidak. Ya. Tak ada makna. Ala kulli hal, nak menceritakan kepada kita bagaimana kedudukan dunia ini dia akan ditinggalkan begitu saja. Dan saya nasihat, kena ketegasan para suami beragama. Ya, ketegasan beragama supaya kita tak terlentuk ataupun tak lemah dengan gangguan-gangguan dunia ini daripada anak-anak kita, isteri-isteri kita ataupun apa-apa juga. Ya, ketegasan maksudnya kena ada. Ya, jangan sampai kita tergadai semuanya, kerana kita akan berpisah. Ya, kita akan berpisah. Bohonglah kalau kita mati dia nak ikut sama, bohong. Bohong, penipu. Dia tak akan ikut. Dia tak akan ikut. Itulah dunia.
Kalau nak tahu dunia harta yang kita simpan banyak mana pun, stoking buruk yang kita pakai pun takkan ikut ke kubur. Itu dia dunia. Hanya kain kafan 3 helai itu, itulah kain kita. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam beriman. Allah sabatkan kita semua dan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang terbaik. Dan kita habiskan, okey, balil ladzina kafaru fi takdzib. Selanjutnya firman Allah, memang orang-orang kafir selalu mendustakan, yakni mereka selalu berada dalam keraguan, kebimbangan, kekufuran dan pembangkangan. Yakni mereka tidak mahu beriman kepada agama ataupun beriman kepada risalah yang Rasulullah sampaikan. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepungkan dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos, yakni Allah Maha berkuasa atas mereka dan Maha perkasa, mereka tidak akan lolos dan tidak bisa lari darinya. Ya, Allah memerhatikan kita, Allah memerhatikan orang kafir, semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Cuma apa yang kita bawa itu yang diambil kira. Lalu Allah berkatakan, bal huwa Qur'anum Majid, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yakni agung dan mulia, fi lawhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz, yakni Al-Quran tersimpan di tempat yang tinggi terjaga dari kekurangan dan kelebihan serta dari penyelewengan dan pemalsuan. Yakni Al-Quran adalah kalamullah yang tidak ada keraguan. Yang mana orang kafir membicarakan Al-Quran itu, ya, syaitan yang bawa, yang kita tahu, ya. Bagaimana orang kafir berdebat dengan Rasulullah. Lalu Allah mengatakan pada mereka bahawa Al-Quran itu di bawah jagaan Allah dan Al-Quran itu hanya diturunkan melalui malaikat Jibril yang bersih. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala beristiqamah terhadap agama dan berusaha kuatkan iman kita, ya, kuatkan keyakinan kita dan pertahankan agama kita. Ya, pertahankan agama kita dan jangan berganjak walaupun apa berlaku di saat-saat zaman fitrah ini, ya, melanda kepada umat. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang yang terpuji ataupun orang yang terpilih di kalangan hamba-Nya di akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.